Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tabaraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita dah nak habis kan? Nak belajar kan? Jadi kalau nak habis belajar biasanya 2 hari dah main-main dah kat sekolah. Dia main sukan, dia apa semua, cikgu pun sebab nak cuti kan. Tak ada mood lah. Cuma saya nak bawa satu slide lah. Malam ni ada juga yang berat. Jangan risau. Minggu depan ni kita tahulah apa yang kita dah belajar, dapat ke tidak. Kalau tak dapat lagi, kita tak lama lah tu kita dapat, InsyaAllah. Sekarang ni perkembangan kelas bahasa Arab ni, dia dah ada radio bahasa Arab. Radio, nama dia Radio Kui. Nama Kui tu Tuan Haji Sarah yang bagi kan, Kuliah Usaha Abdul tu. Jadi dia letak itu Radio Kui. Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan boleh buka lah. Saya pun tak tahu nak buka macam mana, tapi keluarlah sound macam kita juga. Jadi saya nak ucap terima kasih lah kepada Tuan Haji Sah dan kru dia. Bila saya suruh, tepuklah tangan sikit. Bila saya suruh orang lain buat satu video, orang tu kata saya ambil masa 26 jam Ustaz nak postkan video ni. Saya tak tahulah pun dia ni buat. Jadi Tuan Haji Sah macam tu lah dibuatkannya. Setiap kali nak post satu video sejam setengah tu, dia kata 26 jam ambil masa. Apa yang dibuat saya tak tahu. Saya nak tanya dia, tak berani, takut kena bayar. Jadi saya diam je. Tapi dia punya video sama bagus juga lah. Tuan Haji Sah kata bagus kan Haji. Dia Tuan Haji ada kat sini kan. Ni, tapi dia punya ada macam katak puru, seketul. Dia simpan dekat atas lantai tempat saya mengajar tu. Tuan tahu katak puru? Buah katak puru ada besar tu macam katak gomok. Kan? Jadi saya kata berapa harga tu Dia kata kalau beli second hand 1,000 lebih katanya tu. Mana harga tu 2,000 lebih kan. Yang jadi suara tu sedap. Jadi bila dia lancar, seorang daripada South Africa PM saya, dia kata very clear. It is very clear dia tu. Bagus. Jadi tuan-tuan pergilah tengok saluran apa tu Astro kita, Astro pula. Ya, video tu kan ada insya-Allah. Radio Kui. Cuba Salimah buka. Ada tak dalam internet ke? Dan TV Kui. TV ke radio? TV. Okay. Ya. Dan saya nak maklum juga, kita punya program ni dah tinggi. Kita akan ada program sebulan, kursus terus menerus sebulan untuk mengajar bahasa Arab. Ada 3 jurutera, 3 pakar bius yang bantu saya mengajar 1 month. Tadi kita dah panggil dia untuk tunjuk contoh mengajar. Jadi rakan-rakan yang dengar dia mengajar tu tadi mengatakan lebih baik pula pada ustaz mengajar. Mana lebih mudah faham kan. Dah ada cari makan lah saya kata. InsyaAllah ya, kita buat sebulan. Jadi kalau tuan-tuan ada anak-anak yang nak belajar, baguslah. Kerana budak-budak remaja ni kalau dia menangkap satu ilmu yang pelik bagi dia, dia akan pulun habis-habis. Dia akan pulun habis-habis. Jadi baguslah daripada dia buang masa pergi situ untuk 1 month course ataupun untuk macam ni weekly course. Dan insyaAllah sahabat kita Datuk bantu saya untuk beri rumah dan sebagainya, segala kemudahan. Dan insyaAllah tuan-tuan tengok besok gambar saya terbentang di atas bangunan tu. Dah ambil gambar dah lelaki dah, mulut saya dah dibetulkan dah. Apa semua. Jadi saya pun terima kasih lah kepada Dr. Nawi kerana tanpamu siapalah saya yang bawa saya mari ke sini. Semua orang main peranan. Ya tak? Jadi tu, semua orang main peranan. Jadi pada Tuan Haji Sahak yang bekerja tanpa kira masa,
Kadang pukul 2 pagi keluar. Bukan dia keluar, mana keluar rakaman tu kan. Kadang pukul 3 pagi, kadang ustaz sekejap lagi jangan pergi ke mana-mana, keluar. Jadi saya ucap terima kasih lah Tuan Haji. Kita semua daripada Allah, kepada Allah kita kembali. Jadi kepada rakan-rakan kru juga saya nak beritahu terima kasih. Kepada orang yang setia dengan saya belajar, terima kasih. Kerana hari ini kita belajar, besok kita mengecap nikmat pembelajaran kan. Jadi saya takut nanti besok tak ada masa kan. Jadi hari ini saya pulun dulu. Jadi tuan-tuan, bagi saya sangatlah berguna in term of, selalunya kelas bahasa Arab daripada 40 orang tinggal 2 orang. Tapi hari ini nampaknya sama saja, kekal 32 orang. Jadi Tuan Haji Tan pun saya ucap terima kasih banyak, sentiasa menyokong kita. Semua orang menyokong. Jadi tak boleh nak sebut sesa lah. Ya, semua orang menyokong kita. Alhamdulillah, syukur. Bukan senang saya menahan tuan puan setiap hari minggu selama 2 tahun. 2 tahun. Kita hanya miss beberapa saja. Jadi target kita bagi saya sampailah. Ya, jadi tuan-tuan, apa yang tuan dapat, tuan kena ada muzakkar muannas, kan? Kena ada jamak, kena ada jamak taksi, kena ada fa'il mudhari' madi apa semua. Kena ada lebih naat ya. Kena dah. Jadi itu sajalah yang nak kita belajar. Dengar orang kata naat, dah dengar dah. Apa dia naat, tak apalah. Itu dia. Cuba tanya Tuan Haji Tan jiran sebelah, awak kenal tak nak? Dia takkan kata dia tak kenal, sebab dia tak atas sini. Maksudnya. Jadi itu exposure within 2 years. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, duduk 2-3 bulan Yaman belajar, bila disebut al-yawm insya-Allah nadrus an naat. Wah, mari ni serang bulu roma. Sebab dah tahu dah. Sebab dah tahu dah. Dia kata al-fi'lu yang qasimu ila salah satu aksam. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amad. Lagi mari. Sebab dah tahu. Kan? Yang sebelah tu apa Madi. Apa keluar. Lepas tu dia kata pula huruf hijaiyah samania wa isrin. Huruf hijaiyah itu 28. Lagi. Lepas tu dia kata ada 2, is divided into 2, huruf mabani and ma'ani. Allahu Akbar. Ma'ani dan mabani. Okey. Jadi itulah dia. Jadi malam ni kita tu. Jadi saya nak tunjuk satu slide yang saya baki sikit. Jadi tuan-tuan kena tengok apa yang telah kita dapat dalam pembelajaran kita selama ini. Bagaimana kita nak meletakkan Al-Quran itu di dada-dada kita, dan bagaimana kita nak bina image Quran dalam diri kita. Minta maaf lah kalau tuan-tuan rasa dah pernah dengar dah, tengok je lah. Jadi saya buat tajuk ni, mungkin dah buat belum? Bagaimana kita nak bina image kita sebagai seorang Islam, supaya Islam ni, umat Islam menjadi contoh di negara Islam. Ya, umat Islam menjadi contoh di negara Islam. Kita belajar macam-macam tasawuf, belajar ilmu-ilmu yang macam ni, ya, nahwu dan sarah sangat rumit. Jadi bagaimana tuan-tuan? Saya letak tak banyaklah, 2-3 saja. Jadi dari segi Islam, bagaimana rupa orang Islam sebenarnya? Jadi di sini saya sebutkan. Jadi Tuan Haji Darah tadi dah dengar kan? Okey. Tuan-tuan, hari ni tak saya fikir apa-apa, tutup nota, tengok ni je. Orang Islam sangat tak dengar. Pernah tengok dah ni? Belum. Islam sangat menekankan kepada image dalam Islam itu akhlak. Akhlak kita sebagai seorang Islam, pergaulan kita, perhubungan kita, dia panggil khuluq. Image ni akhlak. Jangan-jangan pula kita belajar Quran, kita belajar tasawuf, ya, guru belum balik lagi kita dah bersawuf. Ada orang macam tu. Kadang depan guru tu duk bercakap hal kebaikan, hal keburukan orang. Jadi itu tidak ada image sebagai seorang ahli tasawuf. Ya. Jadi yang pertama sekali tuan, untuk membina akhlak Islam dalam diri kita, ada 3 asas penting, iaitu ilmu. Itu nombor 1.
Tuan-tuan kena belajar. Bukan saja ilmu agama, ilmu dunia kena belajar. Kita setiap masa ni kena ada ilmu. Kita allocate some of the time untuk gain knowledge. Why? Nanti apa sebab? Sekejap kita tahu. Orang Islam tak boleh duduk saja. Mesti kena cari ilmu tauhid, tajwid, ilmu tasawuf, ilmu menjahit bagi orang yang perlu menjahit, ilmu-ilmu kepakaran. Jadi ilmu ini kita kena beri sumbang sehingga akhir hayat. Jangan kita ada free time sebelum kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ini majority, some of our people, they taking for granted. Duduk saja kat rumah, walaupun dia seorang pakar jurutera, duduk di rumah tak ada beri sumbangan apa-apa. Pergi ke sumbangan, pergi ke pejabat, pergi ke sekolah, bercakap tentang kepakaran, bercakap tentang civil dan sebagainya. Dan hari ni sebab itu orang kita mati cepat, sebab tak ada kerja. Duduk tak ada kerja. Tengok orang putih gigi gusi dah berselisih dah, tapi naik kapal terbang lagi beri ceramah. Daripada England sampai ke Thailand pergi Singapura balik pergi Malaysia pergi ke Amerika. Jadi dia punya makan pagi dia sentiasa berubah. Jadi itu yang orang Islam sepatutnya ada. Jadi kita yang belajar akhlak Quran ni, apa yang kita dapat sebenarnya? Yang kedua, amal dan juga ikhlas. Tuan-tuan puan, itulah dia amalan. Apa yang kita buat, jari jemari kita ni ada dalam Al-Quran. Ini tuan-tuan yang akhir sekali, tuan-tuan tulis besar-besar, ikhlas. Beberapa belas ayat dalam Quran, dan satu surah pula disebut tentang surah Al-Ikhlas. Dan dalam ayat Al-Bayyinah tu disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita yang duduk belajar sebenarnya, adakah kita masih sedang ada ikhlas dalam diri kita? Itu yang saya nak beri lecture ni sebagai pedoman untuk bukan kata benda itu dah buat sebagai peringatan. Ya, wa ma umiru, tidak mereka disuruh illa liya'budullah, melainkan untuk menyembah Allah. Menyembah Allah ni bukan sembahyang saja, menyembah Allah ni membuat segala tingkah laku dunia, memajukan alam, mengajar anak cucu, ya, menjaga anak kita, cucu kita sekejap. Itu kerja Allah. Ya Allah suruh kita buat. Jadi tuan-tuan, kita buat tak? Memberi ceramah kepakaran kita. Macam mungkin Dr. Nawi ada banyak kepakaran. Pergi, saya tengok dekat AMU hospital tu, doktor-doktor yang dah pakai tes pun lurus sendiri, tapi masih mengajar lagi. Umur 70 tahun, part time mengajar, pakai bius. Masuk tes pun tak dekat dah, tercabut saja. Dah leher tak ada, kuru kecil bersatu. Jadi masih mengajar lagi. Saya kata, how much money you have got? 1,000 for lecture. Banyak tu 1,000 per lecture tu, bukan sikit. How much money? One of our client, Dr. Abu Razali, dia kata, one lecture Ustaz, I got 3,000. Cerita tentang transplant sekali pergi 3,000. Ustaz, berapa dapat? Dia kata kat saya, okey tak apa, kita bagi dua dia. Kita bagi dua. Dr. Abu Razali, dia akan mengajar, akan tolong saya mengajar. Jadi tuan-tuan, saya tekankan bahawasanya kepakaran kita tu sangat penting, bukan untuk orang lain, tapi untuk nurturing kita punya otak, bersih otak. Jadi kita tak berfikir untuk sakit dan mati. Jadi malaikat pun takut nak ambil, sebab sibuk sangat memberi penerangan ilmu kepada orang lain. Nampak punya joke saja kan? Betul. Tengok pakar-pakar yang mengajar saya, supervisor saya umur 78 tahun, supervisor, terbang dari US untuk supervise kita, 78 tahun umur. Pada masa itu tahun 93, saya dengar cerita tak mati lagi. 93 tak mati lagi. Berapa umur dia? Jadi tuan-tuan, jangan marah. Okey. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana kita nak develop ilmu dalam kita, dalam diri kita. Al-Quran 7 ayat lebih menekankan kepada knowledge. Ilmu. Tapi mungkin kita sedikit kurang kefahaman. Ilmu ni dia kata, ilmu rohani kita mesti ada. Tuan-tuan mesti ingat, kita ni dah di penghujung dah. Macam saya ni takut sangat, ya, di penghujung dah. Sahabat kita pun tak balik-balik lagi, ya, tak jumpa lagi. Umurnya baru 53-54. Okey, yang meliputi keimanan dan ketakwaan. Tuan-tuan kena ilmu akal, ilmu logik kita kena belajar. Ini yang disebut oleh tamadun Islam zaman dulu. Tamadun Islam zaman silam,
kekuatan dia ada pada logik, akal, selain daripada ilmu dia. Bila dia bercakap, orang lain diam. Dia ada banyak ayat-ayat yang mematikan hujah. Kita hari ni bila berdialog tak berani, sebab tak ada killer phrases. Killer phrases ini banyak dalam Quran. Bila orang argue kita argue balik, ada ruang untuk di-argue balik. Kita argue balik, ada ruang untuk di-argue balik. Kita nak di-argue, kita bagi satu ayat, dia diam. Itu killer phrases. Ahmad Didat lah. Macam Ahmad Didat lah. Ketika kali pertama kerajaan pergi ke Kelantan melancarkan satu Malaysia, ada seorang tokoh di Kelantan bertanya, ayat killer, selama ni kita ada berapa Malaysia? Killer tu. Ayat killer tu. Jadi itu ilmu logik yang tuan-tuan kena belajar. Dia nama logik mantik. Kita hari ni tak. Hari ni tak. Kita takut nak berujah, tak berani, takut kalah. Sebenarnya killer phrases ini ayat-ayat yang membunuh ayat orang. Ya. Okey. Yang ketiga, ilmu jasmani, tuan-tuan. Ini kena dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada exercise, at least 30 minute exercise every 2 days. Saya memanglah ada, alhamdulillah, round stadium tu 5 sampai 10 kali pagi. Ya, saya round. Lepas tu saya sihat. Ya, tuan-tuan nampak saya tak sihat. Hari ni saya berdiri daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang. Tu aja ya? Memberi ceramah. Tapi hari ni rasa lebih segar lagi. Tenaga masih ada, kuat. Apa sebab? Sebab mind over matter. Otak menguasai badan. Apa sebab? Sebab jasmani. Tuan-tuan kena jalan. Ya, macam Tuan Haji Tan ni kena tiap-tiap hari. Jadi tuan-tuan kenalah, bila ada Bukit Cerakah tu, kenalah dengan orang Islam yang betul. Exercise. Kalau kita tak exercise, macam kereta tak servis, toksik dalam, duduk dalam. Kita tak masuk makanan lain, makanan masuk, toksik dah keluar. Yang keluar yang bawah tu je tiap hari kan. Itu pun tak habis keluar. Kan bahaya. Tuan-tuan, sorry tuan-tuan, ilmu kemahiran kita kena belajar. Kemahiran ini dia relate dengan knowledge kita. Ya, knowledge kita. Tuan-tuan, satu benda yang mahir mesti ada knowledge. Macam tu Haji Zahak, dia mahir mengambil gambar kita. Dia must have knowledge dalam ambil gambar. Bila ambil gambar ni, dia ada ambil gambar satu kamera, ambil gambar dua kamera, ambil gambar tiga kamera. Kamera satu jalan, kamera dua diam. Betul tak? Betul? Dia tak ada dua jalan. Itu ilmu dia kan. Betul. Saya mengambil kursus mengambil gambar setahun, Kementerian Pelajaran, untuk jadi trainer, dan pernah jadi trainer untuk mengambil gambar. Dia panggil dulu ada satu jabatan di Kementerian Pendidikan Teknologi. Ya, trainer. Bolehlah buat itu. Bila suruh anak buat, gambar cantik, mudah je. Ya. Kawan-kawan, jangan select itu. Rasulullah kata kepada kita, menuntut ilmu wajib. Jadi tuan-tuan, by hook or by crook, tuan-tuan belajar nahwu ni wajib. Wajib belajar. Maknanya dah belajar ni wajib sambung. Tak sambung, saya tak tahulah, sebab berdosa tu Tuhan punya kuasa. Tak sambung, tak tahulah. Saya nak kata berdosa, bukan saya bagi dosa. Yang bagi dosa Allah Ta'ala yang berkuasa. Apatah lagi nak kafirkan orang, tak boleh. Itu kerja Allah. Tuan-tuan wajib sambung. Tak sambung, full stop. Dah. Tuhan bagi saya sihat, nak mimpin tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat knowledge. At least kita ada paling tidak pun 10 orang guru daripada di sini. Sekarang ni saya ada 13 orang guru. Guru pertama saya dah meninggal dunia. Saya tak sebut rahsia nama dia. Ya, seorang perempuan meninggal dunia dalam aksiden. Ya, beberapa bulan lepas. Kalau saya sebut tuan-tuan kenal, tapi nanti keluar kamera tak boleh. Alhamdulillah, dia guru pertama. Sejak dia belajar nahwu dengan saraf, dia jadi jutawan. Pendapatan dia 100,000 per month seorang ni. Saya tak nak sebut orang Kelantan, perempuan. Okay. Saya beritahu akhlati dah nak habis kan. Na inna lillah. Jadi wajib tuan-tuan. Jadi wajib. Kita kena, yang kedua, kita kena beramal. Bukan semayang saja tuan-tuan. Kita benar beramal, bertindak, merupakan tuntutan hukum ke atas insan untuk penilaian. Bertindak di atas sumber-sumber alam. Ya, itu dia. Saya terjemah daripada buku ni. Maksudnya tuan-tuan,
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Taala telah mengajar Adam banyak benda-benda. Summa aradahum 'alal malaika, kemudian dia ajar benda-benda tu pada malaikat. Qala anbi'uni bi asma'iha. Tuhan kata, wahai malaikat, ya, cuba sebutkan apa benda-benda tu. Jadi ini yang dikatakan, kita kena bertindak di atas sumber alam. Tuan-tuan duduk di sekitar tanah yang kosong, berusaha. Tuan-tuan ada tanah, kita ada tanah, tak usahakan, lama-kelamaan tanah tu jadi tanah orang lain kalau orang usahakan. Siapa ada tanah sini, saya nak pergi tanam, semua tukar nama saya besok. Itu hukum tanah negara macam tu. 10 tahun tak guna, tiba-tiba ada orang pergi guna, habis. Tuan-tuan tak dapat lagi. Buat lagi aviat pun tak boleh. Kecuali tuan-tuan letak zinc, pagar zinc di situ. Ya, tanah ini Haji Suradi punya, orang tak berani. Ya. Tengok tanah kosong ni Kuala Lumpur semua orang zinc kan. Itu peraturan, betul tak Teh? Datuk Berduka. Datuk Berduka pun tak berani angguk. Okey tuan. Kita berusaha beramal berasak ilmu untuk kejayaan akhirat. Jadi kita belajar ilmu dan kita menguasai ilmu serta kita praktik. Berniaga, praktik. Ramai orang belajar berniaga tapi tak praktik. Ramai. Ya, ada ramai juga orang berniaga langsung tak ada ilmu, berniaga je. Ya, tuan-tuan dapat mudah ya. Beramal ikut hukum syarak. Mesti syariah compliant. Apa yang kita buat, nak menyimpan duit pun kita kena simpan dalam syariah compliant. Ya, orang-orang zaman dulu memang syariah compliance, walaupun tak ada bank. Zaman Cordoba, zaman Andalusia dulu, memang kuat dia punya pegangan pada agama. Ya, bisnes dan sebagainya kuat. Orang Islam menguasai bisnes seluruh dunia pada zaman silam. Ya, tuan-tuan pergi Yaman, tengok Yaman, tengok apa tu di tamadun apa tu Yaman yang lama tu. Ya, tengok tamadun ni, Allah, saya tak lupa dah. Yang awal-awal dulu masih kukuh, masih ada lagi. Yaman lah negara yang paling banyak lagi tamadun Islam zaman silam yang boleh kita bawa untuk kita ambil pandangan. Ya. Ampangan Ma'rib. Sampai sekarang pun jurutera tak mampu lagi nak melihat bagaimana ampangan Ma'rib itu begitu hebat memberi empangan air, memajukan kawasan ribu-ribu kilometer. Kita sini tak sampai 100 kilometer. Macam mana ampangan tadi buat? Itu tindakan tak ada alat pada masa itu. Ada banyak lagi. Jadi kita kena pergi melawat Yaman sekali. Ya, Yaman. Ya, rupa kita dah macam orang Yaman dah. Nampak? Okey. Yaman ni orang Melayu ramai di Yaman. Sesiapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan sedangkan dia beriman, maka kami hidupkannya dalam kehidupan yang baik. Mudah saja bunyi. Ini An-Nahlu, surah Labah-Labah. Dalam buku Dr. Wi tu ada kaedah bagaimana kita nak berfikir dengan laba-laba. Bagaimana kita nak berfikir dengan semut. Manusia tak pernah ambil tauladan dari semut. Manusia duk bergaduh, dia kata. Semut tak bergaduh. Bila berjumpa semut bagi salam setiap orang. Percaya tak? Tengok dalam National Geographic macam mana semut bila dia berjalan. Bila dia berjalan, dua-dua berselisih. Yang ni tak sempat bagi salam, yang ni reverse balik, jumpa juga. Kita kalau bergaduh seminggu tak baik-baik lagi. Kan? Semut ni dia berjalan dua-dua ni. Bila dia berjalan ni, yang ni tunduk, yang ni tak sempat, yang ni pusing balik. Yang pusing balik, langgar balik. Itu semut, kan? Jadi hebat tak? Jadi, okey tuan-tuan. Okey, bersikap ikhlas. Ini yang paling penting sekali tuan-tuan. Ya. Keikhlasan yang paling penting sekali, yang kita susah nak dapat. Ya. Sebab itu dia kata ikhlas ialah ikatan hati kita dengan Allah. Ini Al-Ghazali kata ikhlas ini bagaimana kita mengikat kita dengan Allah. Kalau kita nak rasa ada Allah dalam diri kita, kita kena ada keikhlasan. Bila kita ikhlas, apa juga kita buat ikhlas, itu sebenarnya kita rasa nikmat sangat. Bila nikmat itu barulah kita dengan Allah. Ada beberapa jalan untuk kita ikat kita dengan Allah. Sebab itu orang kata wa'tasimu bihablillah. Hablillah tu tali Allah. Dia kata tali Allah, agama Allah, that's right. Tapi hablullah itu ikatan. Ikatan dengan Allah. Kalau kita biasa bersedekah, bila tak bersedekah, ikatan tu dah kurang. Kita terasa ada something wrong. Kalau kita jenis bangun malam, tiba-tiba tak bangun malam, Tuhan tak kejut, itu artinya Tuhan marah. Ikatan Tuhan tak urai ikatan kita. Jadi orang yang bangun malam sentiasa bangun dan terkejut untuk sembahyang. Kalau itulah
tandanya, maka itulah dikatakan hablullah. Allah ikat kita dengan kejutkan kita waktu malam. Ada orang menangis bila tak terkejut sampai 2-3 hari sebab Allah dah benci dia kata. Ya, Allah dah benci dia. Jadi yang kedua, ikatan Allah, ikhlas. Ikhlas ini adalah ikatan Allah. Berapa belas ayat dalam Quran ikhlas. Sampai satu surah nama dia surah ikhlas. Ya, qul huwallah kan. Okey, ikhlas. Jadi tuan-tuan pegang. Bila kita belajar Quran ni, pegang dua perkataan, ikhlas. Itu satu perkataan, ikhlas. Yang kedua, yang pertama perkataan skill, menyampaikan skill. Dan yang kedua perkataan ikhlas. Apa sebab menyampaikan skill? Menyampaikan skill, memiliki skill, sampai skill itu sifat Nabi yang wajib kita kena ikut, iaitu tabligh. Hari ni orang tabligh, kita tengok dia semacam, tapi dia menyampaikan tabligh. Dia meninggal keluarga, berkorban, ya. Sampai orang tertentu pun tak percaya pada orang lain. Nak cari driver kapal terbang pun tak boleh. Tuan tahu tak, driver kapal terbang eksekutif ni semua tak boleh. Semua dia believe mana semua tak boleh. Setiap Jumaat saya berkumpul dengan dia, mengajar dia bahasa Arab. Ya, sambil-sambil belajar jangguk. Tapi dia lah yang bawa jet eksekutif kerajaan. Tak boleh. Pakai jubah, tak boleh. Jadi tuan tengok, orang tak percaya pada orang lain, percaya pada orang tabligh. Orang tabligh ni dia ikhlas betul-betul. Tak bagi makan pun tak apa. Betul, dia ikhlas betul. Jadi memanglah kita tak nafikan dia tu bukan semua perfect kan. Tapi dia jalan round ke mall, ajak orang sembahyang. Ya. Ada orang tu awal-awal lagi tengok orang tabligh mari, tak tekan sui, tutup, susah nak berunding. Jadi sebenarnya itulah silap kita. Jadi tabligh ni tentang kita kena nyampaikan. Bebas daripada kepentingan diri dan kebendaan. Bebas. Tanda kita ada ikatan dengan Allah, mana tak ada kepentingan diri. Tak ada. Kita betul-betul ikhlas kerana Allah. Ya, bukan kita beri dia tu kerana dia ada anak perempuan, nak buat menantu. Bukan. Ya, ada something wrong. Bukan. Ikhlas. Kemah. Ikhlas membebaskan jiwa kita daripada nafsu, tekanan nafsu. Orang ikhlas ni orang yang menunduk hawa nafsu. Jadi tuan-tuan bacalah bab An-Nafsul Lawamah dalam kitab Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Salah satu ciri kita nak bebaskan jiwa kita daripada nafsu ganas, mana kita mesti ikhlas. Beri ikhlas. Saya macam nak menangis lah, pergi tengok satu keluarga berhenti kereta, makan nasi, minta nasi 2 tapi bagi 5 orang. Imagine, nasi 1 RM1, RM2, bagi 5 orang. Saya duduk sebelah, tengok dengan Rahimah sebelah. Ya. Lepas tu ambil ikan, gulai seekor. Orang Terengganu panggil cubik. Dia tak cubik? Cubik ni, cubik bagi sikit. Habis ayah makan apa? Ayah makan kuah je. Ambil kuah ubuh. Itu sebenarnya peluang bagi kita untuk nak bersedekah dengan ikhlas. Kita pergilah ambil ayam 3 ketul, baru tak sampai RM5, tak sampai RM10. Ambil ikan kerisi 2 ekor, bagi dia makan. Allah, keikhlasan kita tu, bagaimana dia tunduk? Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hantar kita ke pakat kereta. Tak apa. Ya, tak apa. Tengok peluk, buah 5 orang bagi 5 biji. Harga sebiji buah 5 tu RM1.99. Buka bagi dia, kita bagi 3 lah. Kita 2 orang pun bukan habis. Tu pun tak makan juga. Bagilah 3. Bagi 3, terus koyok 5. Bagi ke anak-anak. Saya belum naik kereta lagi. Sedih kan? Maknanya dia makan kenyang tak? Dia kenyang. Dia kenyang lah dalam kaedah dia. Tapi saya bawa balik buah 5 tu, sampai sekarang tak makan lagi. Buah 5 yang saya bawa balik tu, dia dalam putih sejuk, besar ni. Apa baik kalau saya bagi kat dia makan? Itulah dia kita kan. Dah apa? Ya? Tak bagi dah, bawa balik 2. Ada orang perempuan kata ada 5. Ada 5. Tak tahu kira. Ya. Sebab itu tuan-tuan, Islam mengajar kita banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Maknanya it goes is apa? Dalam bahasa orang putih, benda tu mari balik kita. Benda Adi Suradi. It goes round, bunyi macam au gitu. It goes round, will come around. Itu dia. Okey. Boleh sebut pun dah syukur dah.
Kalau sebut di kampung, orang kampung itu pandan dah ni. Bahasa Inggeris kemas, tapi salah. Sebab dia tak tahu. Okey. Yang mana ni? Ayat ni ayat Al-Bayyinah ayat 5. Nanti baru ke wa umiru tu kan? Illa liya'budullah. Surah yang paling susah sekali nak ingat. Ya? Ya, ayat 5. Surah Al-Bayyinah. Orang Kelantan kata surah Lam Yakuni. Dia kata dia ambil ayat pertama tu sebagai kepala surah. Ya? Lam yakunil lazi nakafaru min ahli kitab. Jadi part pertama ni tuan-tuan, kemahiran kita mesti ada dan kita mesti sumbang balik. Yang saya beri contoh tadi, orang barat tu dia terbang untuk jual kemahiran. Okey. Jadi kita banyakkan orang kita bila bersara-bersara lah. Duduk kat rumah kan. Tak nak mengajar kan. Duduk janggut kan kat rumah kan. Rugi. Ini jutera-jutera ni tengok orang hebat. Jalan. Kelas saya ada satu kelas tu. Ada kontraktor, ada engineer. Apa saya buat? Yang kontraktor ni mesti pimpin kontraktor bawah. Itu kena paksa. Dia panggil apa? Dia mentor menti. Yang satu doktor gigi tu dia mentor 4 orang. Jadi siapa nak jadi doktor gigi, nak buka klinik, mari jumpa dia. Lepas tu modal besar sampai 300,000 nak buka klinik. Saya kata tak apa, ambil kursi rumah saya. Sementara buat-buat duduk orang sakit kan. 700,000 nak buka klinik gigi. Ada seorang tu mentor kelepek. Boleh hantar kelepek sampai Dubai. Tahu tak di Dubai ada kelepek kita? Tempat pasar stok barang. Jadi di sini pun kalau nak mentor ni, ramai ni prof jadi mentor ni kan. Okey. Jadi itulah gunanya kita buat ilmu. Tuan-tuan. Okey. Yes. Bila kita dah belajar Quran, bagaimana kita nak bawa diri kita dalam masyarakat biasa? Kita ada Quran. Macam mana kita nak bawa? Ini diajar oleh ulama-ulama zaman silam. Awak ada ilmu, awak nak buat apa? Yang tadi dia dah beritahu dah. Sebagai seorang Islam, kita mesti ada tadi ini. Ada kemahiran, ada ilmu kemahiran kita kena beri. Macam orang tabligh kan. Ini kan? Okey. Dan kita ada akhlak dan kita ada tu kan. Okey. Orang zaman-zaman dulu dia sangat ambil berat tentang pakaian dan perhiasan. Sangat ambil berat. Ya, di rumah, di luar rumah, ketika menghadiri majlis, sangat-sangat dia ambil berat. Bunyi remeh je. Tapi setengah orang kita tak kisah. Kadang-kadang sambut tetamu dengan pakaian t-shirt, tuala je sampai petang dengan tetamu. Jadi sebenarnya bukan kita hina diri kita, kita menghina tetamu kita, tak hormat. Tak hormat. Jadi Islam mengajar kita mesti sentiasa kemas di mana kita berada, terutama sekali bila kita sambut tamu. Tunggu sebentar sebab dia tak beritahu kan. Pakai baju kemas cantik keluar. Bukan kata dengan tie, kemas kan. Jadi tengok, kemas tu rumah. Itu tengok yang pertama, ada pakaian. Because pakaian ini image yang utama sekali. Dia panggil image luaran yang disebut dalam Al-Quran. Pakaian kita mesti sopan, menutup aurat, dan pakaian yang digalakkan oleh Islam itu tak apalah kan. Tapi yang penting sebenarnya kita pakai dalam satu falsafah, what you wear, actually you wear for yourself, not for others. You respect your body, your soul dengan pakaian. Tapi hari ni tengok orang-orang berpakaian kadang lawan pula parlimen. Ya, kerana pakaian tak hormat parlimen. Ya, pakaian macam-macam. Itulah dia rupa wakil rakyat kita. Ya. Jadi tak boleh sebenarnya. Kita kena hormat di mana kita berada. Ini adab berpakaian. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Allah tak pernah mengharamkan kita nak pakai bagus, asalkan tidak melanggar syarak. Ya, Allah Taala tidak galak kita banyak pakaian. Ya. Hajar Zaidah berpelai pakaian. Banyak pakaian, kena keluar zakat kalau lebih. Banyak 6 almari. Tuan-tuan tengok baju saya, baju tu je kan. Baju saya 6 helai je. 6 helai je. Seluar 4 helai. Tengok seluar sama je kan. Kasut saya adalah 3-4 tu je. Habis satu beli satu. Kalau orang mari, orang tu kata, "Ustaz, cantik kasut?" Saya terus bagi. Sebab dia kata cantik kan. Bagi terus. Kadang orang datang baju tak bawa, datang rumah nak tidur baju tak bawa, bagi baju kita terus balik.
Ya, bawa balik. Ambil lah baju. Saya beli lain. Okey. Okey tuan-tuan, adab kebersihan ini sangat besar. Tuan-tuan puan, senang saja. Bagaimana di rumah kita sekarang? Cuba gambar. Ya. Saya bukan nak mengajar, saya nak mendidik. Kan? Cuba tuan-tuan gambar. Atas meja tuan-tuan kan ada apa? Atas meja makan ada apa? Adakah kain lipatan yang tak berlipat? Tupperware yang tidak berbasuh? Imagine in your sink what apa yang ada dalam sinki? Apa ada? Jadi kita sebelum datang ke kelas, kita kena bersih dulu rumah. Kena bersih. Kena mop lantai bersih-bersih supaya kita balik hati kita tak risau. Itu yang belajar nahwu tak faham-faham tu. Sebab balik duk fikir besen lah, fikir peti sejuk tak tutup lah. Ya, saya kata kat kelas-kelas lain lah. Jadi tuan-tuan, imej kebersihan ini sangat penting. Sangat penting dalam Islam. Batin, zahir batin. Ya, tandas kita berapa kali kita bersih, berapa kali kita air muar pula, berapa kali kita kelorokkan dia. Saya bukan nak kata apa, ini tugas guru, ingatkan, kerana itu adalah tempat syaitan berkayut. Tuan-tuan just imagine, you have store or not? Bagaimana rupa store kita? Ada sahabat pergi rumah saya, dia jangan tanya rumah mana, dia kata, Ustaz, saya nampak ada 7E Ustaz. Kat mana? Store saya tu dia kata 7E. Sebab kemas disusunnya kan. Untuk laksa lain, untuk kuih-kuih lain, orange lain, semua ada petak dia. Ada petak. Saya kata, ini mahal belanja ni. Jadi tak payahlah cari rempah bawang kat mana. Semua lengkap. Ada dalam kontainer semua. Lengkap. Jadi itu yang kita nak. Mana bila kita balik tu, kita seronok nak balik. Ini adab berpakaian. Okey, seronok nak balik. Okey, persekitaran. Lepas tu ini Rasulullah kata kebersihan iman. Okey, adab bercakap dan berhubung. Ini yang menjadi banyak orang-orang pegang Quran ni tak berapa nak pakai. Bila bercakap kasar, bengis. Ya, kita tengok orang putih, dia bercakap selalu ada orang kata apa? Soal lagi ada apa ni? Ada beralas. Bila dia cakap sikit-sikit dia kata, excuse me, please. Yes, please. Ya. Okey. Bila kita minta tunjuk jalan, dia pun bawa pergi kat kereta. Tunjuk ini. Kita sini tidak semua. Cik, macam nak pergi pasar cik? Pergi sini, kanan, kiri, jumpa. Pergi, jumpa majlis bandaran. Itu dia. Saya pernah kena tu orang putih. Kita tanya dia jalan dekat mana, dia kata nak dengar cerita tak? Dia kata okay, can you take me in? Ambil lah kereta. Okay, you can come sit down. Bawa kereta. Okay, this rope. Okay, you stop here. There you can see. You go further, there you turn right. Go further, turn right. Ada Salford K. Salford K tu dekat Manchester United, dekat Manchester ya. Dia tipu kita. Padahal dia nak balik rumah dia. Saya kata saya nak pergi market. Market di belakang tu. Punya jahat orang putih. Okey. Okey tuan. Percakapan yang sopan dan gerak-geri yang beradab adalah iman sebenarnya. Ya, la taqulu aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan kita mengangkat suara lebih daripada suara nabi. Ya. Jadi ini menggambarkan kerohanian kita. Kalau tanya marah-marah, itu sebenarnya kita punya rohani sudah kelang kabut. Orang kelang kabut je lah yang mudah marah kan. Ya, orang ini percakapan ni penting sekali. Okey. Yang kedua Rasulullah kata jawablah salam. Jagalah peringatan dan elaklah percakapan. Ini pesanan-pesanan yang harus kita ambil bila kita sudah tamat belajar Quran. Okey. Okey, ini besar. Adab menjaga masa. Satu surah Tuhan abadikan masa, wal asri. Ya, wal asri satu surah. Innal insan. Tuhan kata dah, kerana masa lah manusia rugi. Kerana masa manusia banyak rugi. Ya, manusia abai masa, tak kisah masa.
Ya, terutama sekali kalau kita tengok di negara kita dah sudah jadi satu kebiasaan dah. Kalau berjanji, alhamdulillah kita di sini sampai. Ya, ustaz sampai lambat, pelajar sampai dulu. Makan dulu, ya tak? Lepas tu ustaz sampai. Alhamdulillah, syukur. Kan? Ada masa kita sampai awal kan. Itu masa penting. Wal asri, okey, masa aset yang paling berharga. Kerana masalah kita gagal. Ya. Kita ada tak buat perancangan masa, buatkan pil masa. Pil masa ni banyak yang kita boleh gunakan dalam investment. Ya, kita invest hari ni 5 tahun hari ni, apa kita akan dapat 5 tahun ke depan. Ya, dalam istilah ekonomi ada ilmu tu. Ya, apa dia? Ya, apa yang kita akan dapat 5 tahun lagi. Sekarang ni lepas 2 tahun kita dah genap 2 tahun ni kita belajar nahwu, apa kita dapat? Jadi jangan tunggu, sebentar lagi ada. Jangan risau. Apa dapat? Sekejap lagi. Kita bagi 2 lecture ni. Okey. Masa sangat penting, tuan-tuan. Setiap orang diberi cukup 24 jam. Tapi kenapa ada orang rasa macam tak cukup je? Ada orang terlebih masa. Ada orang boring duduk kat rumah, tak ada apa nak buat kerja. Sebab tidak ada 2 perkara tadi, knowledge dan skill. Okey, itu tak ada. Okey. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mengingatkan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Ini masa ya. Dalam surah Al-Asri dari berduka ayat 1 hingga 3. Wal asri. Satu ayat Tuhan turunkan berkaitan dengan masa. Okey, ini dia akibat daripada kita mengabaikan perkara-perkara tadi. Ya, ramai orang kita tidak ada adab ini. Ya, ponting kerja, buat kerja tak sempurna, tak lengkap, tak ada perancangan. Ya, Allah kadar. Jadi kalau Tuhan timpa kecelakaan pun padanlah kan. Yang pertama sekali dia kata kita melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi. Orang kata integriti yang tinggi. Integriti ni amanah, sifat Nabi. Sifat Nabi integriti. Ya. Ramai orang tak kisah. Ya, baca surat khabar, duduk di kantin lama-lama. Ya. Sebenarnya itulah makanan yang kita bawa balik kepada anak isteri kita. Ya. Dapat gaji sama je, kita pun beli pakaian. Isteri kita pakailah pakaian haram. Ustaz Zakir pun ada sebut. Pakaian haram, minuman haram. Sebab kita buat kerja tidak betul, tidak amanah. Kadang-kadang pergi satu hari tu tak buat apa dia pejabat, duk baca surat khabar je. Tapi orang balik kita pun balik. Beg jesbong sama je bawa, tak buka-buka 4-5 hari dah. Ya, turun daripada rumah, naik kereta, bos orang kiri kanan kata, pakar besar tu jalan kita tu. Tengok bawa beg naik Mercedes kan. Ada driver pulak kat belakang tu sebagai contohnya kan. Tapi hidup pejabat kosong. Siapa nak tegur dia? Dia bos. Ya, ini kita katakan tidak amanah, tidak jujur. Jadi orang macam ni Tuhan kata, hanya tangan-tangan aku yang memukul, bukan tangan bos lain, bukan tangan orang yang atas dia. Bila tangan aku memukul dia atas kejahatan yang dilakukan, maka rasalah. Jadi kalau kena seksa, aksiden, hancur kepala otak pun, yang hancur kepala otak tu bukan kepala otak dia, kepala otak orang lain. Anak dia, isteri dia, suami dia. Anak ke kita macam tu? Jadi itu yang kita kata adab melaksanakan tugas. Kalau kita makan gaji, kalau kita berniaga tak apa, kita punya. Jadi tuan-tuan, melaksanakan tugas dengan sebaik-baik. Do at the best whatever possible you have. Maknanya kita mesti buat yang terbaik di kala mana kita ada peluang buat baik. Do the right, buat yang betul. And if you do right, dia kata, ataupun betul-betul sungguh-sungguh, mana you must have difference. Mesti ada keperbezaan dalam kerja kita. Kita puas hati bila kita buat kerja dengan baik. Seronok buat kerja dengan baik. Bukan dari segi masa, dari segi quality. Hari ni dapat handle 5-6 kali mesyuarat. Seronok sangat hari ni handle. Ya. Ini kadang-kadang kita buat mesyuarat tak cukup korun, tapi minum ada. Minum makan. Jadi apa hukum minum tu? Hukum minum tu kata seorang ahli,
agama ya, saya boleh ini haram. Sebab minuman tu dibayar untuk kita sebagai token untuk kita melaksanakan mesyuarat. Tapi tak ada mesyuarat, lepas tu kuih-kuih tu buat balik bagi-bagi sama staf. Itu bukan kuih kita, itu kuih kerajaan. Tapi itulah yang kita makan. Itu yang balik semayang zuhur tangguh-tangguh, semayang asar tangguh-tangguh, ya tidur isyak tak semayang, subuh tak semayang. Itulah dia. Itulah dia. Ini kita nak kata, ni saya beri ceramah banyak tempat ni, beritahu, ada menangis pun ada. Ada tan saya, ustaz, banyak sekali mesyuarat ustaz, order makanan tak makan, tapi buat balik anak-anak, berdosa anak-anak pun cacing perut kembung. Susah kita kan. Tak apalah kalau perut kembung anak, isteri tengah-tengah duduk pergi cek hospital, kanser tahap 4, ya, baru nak bawa hospital, minggu depan dah meninggal. Tahap 4 Tuhan tak tunjuk tahap 1, tunjuk tahap akibat suami yang jahat. Sebab Tuhan kata, kalau aku nak beri kejahatan, bukan kepada orang tu, kepada orang lain. Tengok kepada orang lain, dosa tu orang lain dapat bala, bukan kita. Betul. Seterusnya dia kata, sesungguhnya Allah cinta melihat hamba-Nya yang mahir, yang amanah dalam kerjayanya. Tuan-tuan, ya, kena ingat. Jadi ada penyelesaian dia. Kalau rasa banyak sangat kita makan benda haram, betul, kita kena buat satu penilaian. Mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin 10,000. Kalau banyak sangat, sebulan tu tak kerja-kerja, bayar balik gaji sebulan tu 5,000, 6,000, hantar ke masjid. Ya, ada saya dengar cerita seorang pandu taksi, bila lepas dia berhenti belajar, berhenti dalam taksi di sebuah masjid, dia dengar ceramah. Ceramah tu pentingnya kita beri sedekah. Bermula daripada itu, tadi seorang engineer cerita kat saya. Dia kata apa? Mu tahu tak? Dia kata, ustaz, dia kata saya. Orang Jawa. Tahu tak? Dia naik kereta, dia dapat passenger, RM2, zat dia berhenti di mana surau yang berdekatan, pung, bagi RM2. Orang ni. Lepas tu cari lagi passenger, dapat lagi passenger, dapat RM10, RM2, zuk, surau yang dekat. Di mana yang dekat dengan situ? Hebat tak? Naik lagi kereta, dapat RM20, RM2, zuk, bagi masjid tu. Saya macam nak menangis tu. Pemandu taksi ni macam nak menangis. Maknanya dia berkesan, dia dengar ceramah seorang apa tu, penceramah di masjid tu. Berkesan sangat. Lepas tu sampai sekarang ni macam ni, membuat lagi tak? Aku buat, sentiasa buat dah berapa tahun dah. Senang tak? Ya Allah, senang lenang. Jaga anak senang, jaga isteri jaga senang. Kereta pun tak ada rosak, tayar pun tak patah-patah. Dia cerita kan? Betul. Dia cerita tu. Elok saja dia kata, ya Allah, aku sekarang ni dah beli taksi. Dulu taksi saya beli taksi orang, berapa ringgit sejam. Bayar sekarang ni beli taksi sendiri, dapat lesen sendiri. Seronok tak? Seronok. Habis masih beri sedekah lagi? Masih. Dapat orang mudah je dapat orang. Jadi tuan-tuan, kalau nak beli taksi, bawa taksi. Aduh. Beradab dengan ilmu. Ya. Tuan-tuan kena salin nota baik-baik. Ini salin nota selai, masuk dalam poket, isteri ambil basuh kain. Habis dah nota abang, masuk dalam washing machine. Lepas tu kita memahami ilmu yang kita belajar tu. Tak faham tak apa, ya. Tapi bila kita tahu kita belajar nahwu, kita kena berwatak seperti watak ilmu nahwu. Orang nahwu berjalan macam mana? Orang nahwu dia tak lenggang-lenggang, dia jalan steady je kan. Itu sebagai contoh. Itu pun nak salin juga. Orang nahwu, orang yang cekap, orang yang rajin, orang yang amanah, orang yang jujur. Itu nahwu yang kita belajar tu, ilmu Allah. Okay, betul tak? Lepas tu beradab dengan guru. Kena sayang guru. Ya, tengok guru senyum. Ini tengok guru masa pagi je. Bila guru sampai, siap, ini nasi guru. Ya, ini guru ambil sendiri. Berebut beri air ke guru. Kalau dah nampak 2 tahun baru tahu. Dia kata pasal tu guru dah beritahu. First class. Siapa yang berebut beri air untuk guru, pahala besar. Pahala besar. Lepas tu saya nak beritahu, kita kena jaga pakaian guru. Ni. Kena bagi pakaian guru, seluar guru,
Ciri mata guru, tapi sebab guru nampak lagi. Ya, kenderaan guru kena jaga. Jadi apa yang guru pakai, kita kena tanya dia, tanya cakna dia. Ya, tayar botak ke, panci ke kan. Ni tengok ustaz panci, cepat-cepat lagi. tak ada gurau je. Sebab orang dengar kuliah tadi, dia mesti suka dia. Jadi maksudnya kita hormati guru. Kelas lain kita hormati guru. Betul. Betul. Kalau guru sampai ke meja, ni, nak dengar ni. Kalau guru sampai ke meja, anak murid kena bangun. Beri guru duduk dulu. Adab dia. Ini anak murid lagi kau. Itu hormat guru. Saya belajar dulu, tapi hari ni kita take for granted dah. Sebab itu murid-murid tak peduli pasal guru. Kisah kita tak ajar.